Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga bahagia selalu. InsyaAllah hari ini hari Jumaat. Ingat Jumaat, ingat apa lagi? Ingat Al-Kuliah. Dan hari ini kita bersiaran secara langsung di Tetret di seri pentas TV3. Dan hari ini tuan puan-puan sempena dengan kedatangan Maulid Rasul ataupun kita berada di ambang Maulid Rasul, kita bincang tentang sejarah ataupun sirah kehebatan manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dan tajuk kita petang ini ialah Ketika Bulan Terbelah. Barangkali ada di kalangan kita yang belum mengetahui apakah dimaksudkan dengan bulan terbelah. Bulan boleh terbelah ke Ustaz? Hari ini kita akan bincangkan satu mukjizat yang hebat yang berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bulan. Apapun pada petang ini bukan saya yang akan berbicara tentang ketika bulan terbelah. Kita telah undang seorang tokoh pendakwah yang cukup hebat di Malaysia ini, apatah lagi di Kuala Lumpur dan juga di Selangor, yang cukup terkenal, iaitu yang bahagia Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Selamat datang ke Tetret TV3. Dan pada hari ini Ustaz, kita bercerita tentang salah satu mukjizat Nabi, iaitu ketika bulan terbelah. Jadi Ustaz, sebagai mukadimah pada petang ini, kita semua maklum bahawa antara manusia yang pertama yang menjejakkan kakinya ke bulan ialah Neil Armstrong. Saya rasa ketika itu saya pun masih kecil lagi ataupun belum lahir, saya tak tahulah. Tapi saya rasa masih kecil lagi ketika itu sejarah telah melihat bahawa di situlah bertukarnya peradaban manusia. Dan bila Neil dia turun ke bumi dan berkongsi dengan kita pengalamannya ketika berada di satu tempat yang bernama bulan. Dan bulan ini satu planet yang sangat hampir dengan bumi sebenarnya. Barangkali Ustaz boleh cerita kepada kami tentang bagaimana kata kehebatan yang dirasai oleh Neil ketika melihat keajaiban bulan, salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Ustaz Fauzi dan juga para penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana kita sudah berada dalam bulan Rabiul Awal. Bulan yang kira-kiranya kita sudah jarak dengan Rasulullah sejauh lebih kurang 1500 tahun. Jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang kalau sebut tentang masa yang lampau dan jauh ini, biasanya jarang orang nak ingat pada seseorang. Ya, kalau sekiranya orang tanya pada nama kita, boleh jadi kita boleh jawab. Kalau orang tanya siapa nama ayah kita, boleh jadi kita boleh jawab lagi. Tapi kalau orang tanya banyak lagi siapa nama datuk pada datuk kita, tentu kita tak boleh jawab kerana jarak dia masa yang menjauhkan kita dengan seseorang ini sendiri. Apatah lagi kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semakin jarak dengan batasan geografi, kemudian jarak pula dengan batasan suasana bangsa, kemudian kita tidak satu bangsa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya kita ni dalam keadaan yang dalam hidup kita ni semakin jauh kita tak terasa bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Para penonton yang dihormati sekalian, apabila berlakunya peristiwa seorang hamba Allah yang telah menjejakkan kaki ke bulan, maka di waktu itu tercari-cari di kalangan kita, betul tak betul? Benar tak benar? Sebenarnya soal benar ataupun tak benar, peristiwa sudah berlaku dan telah terjadi peristiwa tersebut. Yang sebetulnya yang sepatut kita boleh lihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena rasa kagum terhadap bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan satu kejadian yang kira-kiranya manusia hanya melihat. Dalam Al-Quran Karim pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Semua ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Tidakkah kamu perhati? Afala yanzuru. Dan banyak dalam Al-Quran Karim Allah guna afala yanzuru. Afala yanzuru. Afala yanzuru maknanya cuba kamu perhati wahai manusia. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Bagaimana cipta yang Allah jadikan yang namakan dengan unta. Bagaimana Allah ciptakan unta? Kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Cuba kamu perhati langit bagaimana ditinggikan oleh Allah. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang khusus tentang bulan. Wal qamari idza tajalla. Wal qamar. Bahkan dalam satu ayat Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang bagaimana terbelahnya bulan itu sendiri.
dalam surah Al-Qamar. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang apabila terbelahnya bulan. Terbelah bulan ini tanda akhir zaman yang berlaku dalam ayat surah Al-Qamar ayat pertama hingga ayat yang kedua. Kita boleh perhati bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cerita perkara demikian. Waktu mana berlakunya Neil Armstrong ni yang telah sampai ke bulan tersebut. Kemudian dia turun dan dia melihat kebesaran dan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan. Di waktu itu kita rasa kagum. Kenapa kita tak rasa kagum yang lebih besar yang menciptakan pada ciptaan itu sendiri? Yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan dalam keadaan cukup cantik dan cukup elok. Bumi, langit, semua kejadian yang Allah jadikan ini nak suruh manusia rasa bahawa dia ni adalah hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta. Dan di antara kebesaran yang Allah jadikan, kamu tengok satu kejadian yang besar yang Allah jadikan supaya kamu rasa kehebatan dan kebesaran Allah. Lalu mulut kamu akan sebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kenapa Allah yang Maha Besar? Allah boleh jadikan manusia daripada sekecil-kecil manusia akhirnya sampai menjijak kaki ke bulan yang besar itu. Kemudian lepas pada itu, kamu boleh lihat pula bagaimana penciptaan yang Allah jadikan ini. Bukan sekadar bumi, bahkan langit yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Pendek kata, dalam perbincangan kita ini, kalau kita sebut tentang bulan, artinya bulan terbelah itu, kuasa dia besar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, kita patah balik sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada di antara kita sudah baca sirah Nabi, sudah buka buku-buku sirah Nabi dan sebagainya dan lihat satu mukjizat macam mana Nabi telah membelah bulan menjadi dua. Jadi Ustaz boleh tak Ustaz cerita bagaimana kejadian ini berlaku, apakah sebab berlakunya kejadian ini dan bagaimana kesudahannya bulan terbelah dua ini, apakah terbelah sampai bila-bila ataupun macam mana Rasulullah tangkupkan balik, silakan Ustaz. Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, tatkala mana kita sebut tentang peristiwa yang berlaku ini, kita tak boleh lari daripada satu ayat Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Qamar yang saya sebut sebentar tadi. Tentang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, iqtarabatis sa'ah wanshaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridun wa yaquluna sihrun mustaqar, sihrun mustamir, katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita tentang peristiwa ini berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang satu peristiwa di mana orang kafir ini disebut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita pada Nabi Muhammad, betul ke Muhammad ajaran yang kamu bawa ini? Kalau kamu betul, kamu tunjuklah sesuatu yang menunjukkan mukjizat ataupun kelebihan yang ada pada kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cabar pada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau begitu kamu minta supaya kami tunjukkan pada kamu apa dia. Lalu katanya mereka, kalau kamu mampu wahai Muhammad, kamu cuba belah bulan itu. Satu cubaan yang kira-kira kalau ditanya pada kita, tentu kita tak boleh buat. Satu perkara yang kharijul adat. Dia mencarikan adat. Satu keluar daripada kebiasaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa dan berdoa pada Allah. Angkat tangan dan berdoa pada Allah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa dan minta kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat telunjuk jarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula pejam mata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belahkan jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan itu. Lalu bulan ini terbelah dua. Terbelah dua. Dalam satu riwayat yang ceritanya bahawa apabila bulan ini telah terbelah, yang menyebabkan akhirnya masing-masing menjadi gelap di waktu itu. Kemudian mereka menjadi pelik dan kagum. Lalu mereka kata, hadza sihrun mustamir. Ini sihir yang nyata yang kamu lakukan wahai Muhammad. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau kamu buatlah apa saja pun mereka akan kata sihir. Sihir dan sebagainya. Kemudian lepas pada itu, peristiwa yang berlaku ini, mereka merasakan bahawa sihir biasanya terjadi di kawasan ini saja. Apabila orang sihir seseorang, biasanya dia akan terjadi satu kelompok dan satu kawasan. Lalu katanya mereka, wahai Muhammad, kalaulah betul kamu boleh belahkan bulan ini wahai Muhammad, katanya mereka, kami nak tanya kepada orang yang berada di tempat yang lain pula. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, cuba kamu tanya siapa yang kamu ingin tanya. Lalu petang itu sampai satu kabilah. Kabilah ini, apabila mereka tanya pada kabilah tersebut, apakah kamu telah melihat satu peristiwa yang terjadi yang pelik dalam hidup kamu? Katanya mereka, ya, kami melihat satu peristiwa yang pelik. Apa yang peliknya? Di mana bulan sudah terbelah. Dan bulan itu telah terbelah menjadi gelap pada kami dan akhirnya tertangkup kembali. Dan daripada riwayat yang menyatakan peristiwa yang berlaku ini, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waktu mana Rasulullah SAW berada di kota Mekah ini,
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diimani oleh sebahagian di kalangan mereka dan sebahagian di kalangan mereka yang tidak beriman dan tetap kufur kepada apa yang telah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sendiri. Okey, itulah tuan perempuan dirahmati Allah, bagaimana tuan-tuan boleh baca dalam kitab Sahih Muslim dinyatakan bahawa tentang kejadian Nabi membelah bulan sampai terbelah dua. Apa pun tuan perempuan, kalau ada kemusykilan, ada permasalahan, berperkongsian ilmu dengan kami, hubungi kami di talian bebas tol 1-800-88-6636. Kami akan ambil panggilan anda sebentar nanti. Apapun, kita berehat seketika, kembali selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, anda setia bersama dengan kami Al-Kuliah. Hari ini kita bincang topik ketika bulan terbelah bersama dengan yang bahagia Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Rani. Jadi pada petang ini tuan perempuan, kita telah bincang tadi macam mana ada orang-orang yang tak percaya kepada mukjizat Rasulullah SAW sampai mereka menyatakan bahawa mata kami telah disihir. Sampai peringkat bulan pun kena sihir juga. Nak tanya ustaz lah. Ya, barangkali zaman jahiliah tu memang banyak sihir barangkali kot. Ya. Nak tanya ustaz. Ustaz sebut tadi itu mukjizat. Ya. Dan orang kafir kata itu sihir. Apa beza antara mukjizat dengan sihir ni sebenarnya? Kadang-kadang orang yang guna sihir, bom-bom ilmu hitam pun kadang pelik juga dia punya peristiwa yang berlaku kan. Apa beza ustaz? Para penonton yang dihormati sekalian, kalau kita sebut tentang mukjizat, artinya satu perkara yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tak berlaku kepada orang lain, orang biasa. Satu perkara yang mencarikan adat ataupun keluar daripada kebiasaan akal pemikiran manusia. Misal contoh peristiwa Isra' wal Mi'raj. Satu mukjizat yang berlaku pada Rasulullah SAW. Dan mukjizat yang paling besar ialah Al-Quran Karim. Satu mukjizat yang Allah bagi kepada Rasulullah SAW. Manakala sihir pula, satu perkara yang dibawa, yang dinamakan daripada syaitan. Kemudian dijumpa dan diolah untuk dikenakan pada seorang. Maknanya satu perkara yang bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ilmu ini apabila dipelajari dan diamali dalam kehidupan mereka, akhirnya menjadi satu amalan yang dirasakan bahawa itulah yang merupakan satu kekuatan dalam hidup mereka. Inilah satu perkara yang dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam As-Sab'ul Mubiqat, di antara 7 dosa besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ialah salah satunya sihir. Dan kalau kita belajar lagi dalam Al-Quran Karim pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut, katanya dalam ayat surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma hum bidarrin min ahadin illa biiznillah. Mereka syaitan ini mengajar, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tapi syaitan inilah yang belajar tentang ilmu sihir dan dia mengajar pada orang lain tentang ilmu sihir, yang menyebabkan akhirnya terkena pada orang lain. Dan dia sebut ni Nabi Sulaiman yang mengajar. Satu pengkhianatan. Artinya kalau kita sebut tentang mukjizat, satu kelebihan yang Allah bagi kepada nabi-nabi dan tidak akan berlaku kepada orang biasa. Tetapi kepada orang biasa ni boleh berlaku yang namakan dengan karamah. Karamah satu lagi yang Allah bagi kepada orang yang dekat dengan Allah, orang yang hampir dengan Allah, ni dipanggil karamah. Karamah ini satu pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Tapi dia sendiri tak tahu yang dia dapat karamah. Kalau dia dakwa dia dapat karamah, itu bukan karamah, tapi karamah AU3 tu kot. Sekadar itu saja karamah dia. Tapi nak sebut karamah, satu kemuliaan dan kelebihan yang Allah bagi pada seorang. Dan dia sendiri pun tak menjangkakan dia dapat karamah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi pada dia mukjizat. Nabi-nabi diberi mukjizat untuk membuktikan dia ni seorang nabi dan juga seorang rasul yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Okey Ustaz, kalau tuan perempuan ada kemusykilan, hubungi kami di talian bebas tol 1-800-88-6636. Saya menunggu panggilan anda. Apa pun Ustaz, orang kata tak kenal maka tak cinta. Kita nak kenal, kita nak cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena kenal dulu. Ya. Apa pun Ustaz, ada seseorang di hujung talian, Saudara Nur Azman di Batu Pahat. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ni Nur Azman bin Samad. Ya. Nak tanya satu soalan Ustaz. Ya saya. Kita orang Islam, umat Islam sekalian seluruh dunia ni kan,
percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Tapi kenapa ada lagi sesetengah umat Islam yang tak percaya kewujudan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir? Alasannya sebab dia kata keluarnya Nabi Isa selepas Nabi Muhammad. Okey. Ada terputus. Okey Ustaz, tentang persoalan saudara Nur Azman, saya boleh faham soalannya. Ya. Kenapa ada lagi orang tak percaya? Bukan sekadar orang kata apa turunnya Nabi Isa nanti ya, tetapi sudah ada pun Nabi Melayu di Malaysia ni kan. Dan ada pengikut-pengikutnya yang setia pula. Artinya betul kata tadi tu, ada orang yang mengaku Islam tapi tak percaya bahawa Nabi itu Nabi yang terakhir. Silakan Ustaz. Saya nak jawab macam ni. Boleh jadi di kalangan masyarakat kita ceteknya ilmu. Kalau mana dia ceteknya ilmu ataupun dia tidak belajar, maka inilah yang akan berlaku dalam masyarakat kita. Apabila budaya ilmu tidak dikuasai dan tidak menguasai dalam masyarakat, akhirnya mereka merasakan dengan cara-cara tertentu. Orang yang mengaku menjadi Nabi, kadang-kadang kita tengok penjaga zoo saja boleh mengaku menjadi seorang Nabi. Kadang-kadang orang yang memang dia tak belajar pun, tiba-tiba dia boleh mengaku. Dalam keadaan dia menggunakan akal dia dan menggunakan pada nafsu dia untuk kepentingan diri dia sendiri. Dalam Islam sudah jelas dan digariskan dalam Al-Quran Karim bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut ana khatamun nubuwah, aku ini penutup kepada nabi-nabi dan tidak ada lagi nabi lepas pada aku. Min ba'di, kata Rasulullah SAW. Kalaulah ada nabi lepas pada aku, nescaya Umar lah akan menjadi nabi. Rasulullah SAW pernah sebut demikian. Dalam hadis-hadis cerita banyak dalam perkara demikian. Tetapi sayangnya, oleh kerana budaya kita ni lahir-lahir boleh jadi di kalangan kita orang Islam, dia Islam dalam keadaan keturunan. Bukan daripada Islam yang daripada dia belajar. Apabila dia dalam keadaan sedemikian rupa, akhirnya dia cuba reka-reka sendiri dalam pemikiran dia. Yang ni kot, begini kot, yang dia rasakan. Dalam keadaan sebegini, kesempatan inilah syaitan masuk. Dan syaitan bagi kelebihan-kelebihan tertentu padanya. Yang disebut dengan irhas. Boleh jadi satu kejadian-kejadian yang lebih, satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia dengan tujuan nak nampak kelebihan sikit. Lalu di waktu inilah dia mengaku jadi Nabi dan juga mengaku jadi Rasul dan seumpamanya. Semua ni perkara ni sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat kita. Kerana satu je punca. Orang kita tak nak belajar. Jahil. Apabila kita jahil dan kita membiarkan kejahilan ini berterusan dan kita tak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Ustaz sebut sebentar tadi. Apabila masyarakat kita dah tak kenal Rasulullah, dia tak ada lagi perasaan cinta, perasaan sayang dan perasaan yang dia ni nak ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah yang menyebabkan jarak kita semakin jauh. Dan ulama-ulama jadikan program-program Maulidi Rasul. Dijadikan program-program Isra' wal Mi'raj. Dengan tujuan inilah. Tujuan untuk nak mengembalikan balik Rasulullah dalam kehidupan masyarakat. Nak suruh rasa, kalau kita hidup zaman Rasulullah, tak ada sambutan Maulidi Rasul. Kalau kita hidup zaman Rasulullah, tak ada ma'al hijrah. Yang dinamakan dengan Isra' wal Mi'raj. Tetapi kenapa wujud sampai hari ini? Kenapa kita buat hari ini? Kerana jarak kita sebut tadi. Kerana kejahilan sudah meliputi, kerana masyarakat kita dah semakin menggunakan nafsu dalam hidup mereka, sehingga kan budaya ilmu sudah tidak wujud. Apabila budaya ilmu sudah tidak wujud, akhirnya masuk unsur-unsur khurafat, masuk unsur-unsur yang khianat, dan masing-masing mengatakan bahawa aku lebih cerdik daripada Nabi Muhammad, aku lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Yang inilah kerosakan di kalangan kita. Na'udzubillah min zalik. Okey Ustaz, kita ada soalan lagi di hujung talian kita. Assalamualaikum Encik Alwi dan JB. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Ya, saya ada satu kemuskilan, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Berkenaan ni, kan kita, bagaimana kita tahu, Rasulullah SAW Ya. berkesempatan dengan Jibril pergi ke Sidratul Muntaha, kan? Ya. Lepas tu dia ada nengok kan apa ni syurga dan neraka. Ya. Jadi minta maaf lah, saya pun nak minta penjelasan daripada ya Ustaz. Macam mana apa ni, kan kita hari pengadilan belum ada lagi kan. Ya. Jadi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah nampak yang surga tu banyak orang-orang miskin yang masuk surga, dan yang masuk neraka tu banyak golongan perempuan. Ya.
Sekarang ni kita nak tahu kan, nak pasti, nak penjelasan daripada Ustaz, macam mana pembalasan tu dah ada sekarang. Okey, kita dengar keputusan Ustaz ya. Terima kasih Encik terima Alwi. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kalau kita lihat memang ada hadis Nabi SAW ceritakan dalam syurga ramai orang miskin. Ya, Nabi melihat, Nabi tak masuk. Dalam neraka pun Nabi tak masuk. Dalam syurga Nabi masuk ya. Dalam neraka tak masuk lah. Tapi Nabi lihat ramai orang perempuan dalam neraka. Jadi persoalan Cik Alwi tadi ialah macam mana pembalasan dah berlaku dah. Tapi kita belum kiamat lagi. Ya, belum betul. diadili di padang mahsyar, belum diadili di mahkamah Allah lagi. Kenapa dah ada dah? Ini persoalan dia saja. Dia nak mohon jawapan Ustaz, silakan. Sebab itulah dalam Islam ini kita diajar supaya beriman dengan perkara yang gaib. Mula-mula lagi Al-Quran Karim, tatkala mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang yang dinamakan dengan Al-Quran agama ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut allazina yu'minuna bil ghaib. Hendaklah kamu beriman dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib ni ada dua. Satu perkara yang gaib yang ada dalil. Satu lagi perkara yang gaib yang tidak ada dalil. Perkara yang gaib yang ada dalil ni yang disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang gaib yang tidak ada dalil, kamu tak payah beriman wahai manusia. Kerana dia tidak ada dalil. Yang kamu tak payah pegang dengan perkara demikian. Itu apa dia cerita tentang percaya pada jenglot, toyol, percaya pada benda-benda yang khurafat. Tapi sayang orang Melayu kita yang tak ada dalil dia boleh beriman. Dengan yang ada dalil tak beriman. Burung cenderawasih. Burung cenderawasih satu lagi. Nak sebutnya gambaran bagaimana masyarakat kita, masyarakat yang beriman dengan perkara yang gaib yang tidak ada dalil. Perkara yang gaib yang ada dalil ni walaupun tak berlaku lagi, tetapi Allah gambarkan satu suasana yang akan berlaku. Benda yang tak berlaku lagi, tetapi Allah tayangkan satu peristiwa yang akan berlaku. Sebab tu kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala cerita bagaimana suasana di padang mahsyar Allah. Bagaimana suasana yang berada di titian sirat Allah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, misal contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari yang dihitamkan muka dan diputihkan muka. Tak sampai lagi pun kita kata tak ada pun lagi harinya. Tapi Allah gambarkan ini supaya hadir dalam hati kita, suasana ni akan berlaku. Suasana ni wajib diyakini dalam hidup kita. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdiri depan pintu syurga, Rasulullah kata, aku lihat ramai di kalangan umat aku yang masuk dalam syurga, ramai di kalangan orang miskin, kata Rasulullah, berbanding daripada orang kaya, kata Rasulullah. Sejarak mana orang miskin yang masuk dalam syurga berbanding dengan orang kaya? 40 kharifan. Sejarak lebih kurang 40,000 tahun, kata Rasulullah SAW. Sehingga kan Rasulullah baca doa, Allahumma ja'alna miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, ya Allah. Matikanlah aku dalam keadaan miskin, ya Allah. Kumpulkanlah di akhirat nanti aku dengan orang miskin, ya Allah. Doa ni kalau kita bagi pada tiap orang, ramai tak nak hafal, tak nak gaya. Tak ada orang nak hafal doa ni. Kalau nak baca pun tak ada orang nak amin, Ustaz. Jadi miskin. Tak ada ke doa jadi kaya? Ada. Doa jadi kaya. Ada doa jadi kaya. Rasulullah SAW baca, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakanlah aku daripada perkara yang halal. Jangan kamu kayakan aku daripada sumber yang haram, ya Allah. Artinya, Rasulullah SAW ditunjukkan keadaan ini supaya diimani dalam jiwa kita dan diyakini perkara demikian. Okey Ustaz, barangkali kalau saya boleh gambarkan yang sebenarnya kata rumah tak ada lagi Ustaz. Tapi plan dah ada dah. Betul. Plan atas meja ni, ni bilik ada 3 bilik, atas ada 4 bilik kan. Boleh dibayangkan. Itulah gambarannya. Okey, kita ambil satu lagi. Kalau tadi JB Ustaz, ni KB pula. Encik Amir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Saya ada teruskan. satu soalan nak tanya pada Ustaz. Ya. Ada macam orang kata ni, yang semua orang cintakan pada Rasulullah. Saya. Sedangkan sunnah dan Al-Quran kita kurang pelajari. Ya. Bagaimana dengan pandangan Ustaz jika seorang itu mengatakan yang Dia cinta dia Nabi. cintakan kepada Rasulullah, sedangkan sunnah dan Al-Quran dia kurang. Okey Amir, macam Amir soalan demo. Okey. Kawai jawab. Okey. Ustaz dah suka akan jawab. Kelantan juga Ustaz ni ya? Dia Kelantan sama Kelantan, okeylah masuk. Okey Ustaz, macam mana Ustaz? Mengaku cinta Nabi, I love Nabi. Macam-macam. Kat kereta kan stiker kan, I love Islam, I love Nabi. Tapi tengok, tak tutup aurat. Contohnya, dia tinggalkan Quran dan Sunnah. Apa komen Ustaz? Silakan. Saya nak sebut macam ni.
dalam hidup kita bila kita cinta, dia tak boleh sebut pada bibir saja, jangan. Tetapi cintalah sampai pada peringkat hati seseorang. Kita kalau kita cinta pada seorang, bukan kita cinta pada mulut. Kita cinta pada anak-anak, bukan cinta pada mulut. Cinta pada keluarga kita, bukan cinta pada mulut. Tetapi cinta dengan perbuatan dan ditunjukkan. Seorang suami kadang-kadang dia tak lafaz. Jarang dia nak lafaz, I love you sayang, misal contohnya. Jarang suami nak sebut. Kalau sebut juga, isteri kata menyampah dengarnya. Misal contoh demikian. Nak sebut jarang, tapi ditunjukkan dengan perbuatan. Cinta Rasulullah SAW lebih daripada itu. Belajar bagaimana Rasulullah mengajar pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku cinta pada kamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, cinta bagaikan apa ya Umar? Bagaikan aku mencintai kedua ibu bapaku. Katanya Sayyidina Umar sebut demikian. Rasulullah kata, bukan demikian Umar. Katanya Sayyidina Umar, kalau begitu aku cinta pada kamu ya Rasulullah, bagaikan aku mencintai isteri aku. Rasulullah kata, bukan demikian Umar. Kemudian katanya Umar, kalau begitu aku cinta bagaikan aku mencintai diri aku sendiri ya Rasulullah. Rasulullah SAW geleng kepala. Rasulullah sebut, bukan demikian ya Umar. Tetapi cintalah pada aku, katanya Rasulullah, lebih daripada kamu cinta pada ayah kamu dan ibu kamu. Lebih daripada kamu cinta kepada yang namakan dengan isteri kamu, anak kamu. Dan wannasu ajma'in. Dan keseluruhan manusia di atas dunia ini sendiri. Cinta pada Rasulullah SAW perlu dibuktikan bukan hanya pada bibir. Yang jadi masalah di kalangan kita, apabila di kalangan kita mula sebut saja. Paling-paling kita nak sebut, kalau boleh lebih daripada kita sebut. Sampaikan dalam hati kita perasaan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat perbuatan kita menunjukkan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita berarak, bukan sekadar yang namakan dengan kita berselawat, bahkan lebih daripada itu menunjukkan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz perkongsian ilmu tu. Kita Ustaz menanya, kalau di JB Ustaz, dia 4 bulan Ustaz, dia menyambut meraih Maulid Rasul. Subhanallah. Dan ni pun OJB juga ni, di hujung talian kita. Allah, 3 orang Johor hari ni. Syabas, tanya orang Johor. Peminat Al-Kuliah betul lah. Okey, silakan Muhammad Uzaifah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Muhammad Uzaifah. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ustaz, Ya. saya soalan. Ya, saya. Apakah yang dikatakan dengan perkara gaib? Oh, itu saja. Itu saja. Okey, terima kasih Muhammad Zaifah. Bagus soalan ni. Sebab bagi kita katalah Nabi pun gaib, kita pun tak sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi bulan terbelah 2 pun gaib, kita tak pernah lihat tentunya. Jadi, apakah yang katakan beriman dengan perkara gaib silakan? Beriman dengan perkara yang gaib ini artinya satu perkara yang disebut tentang mengenai bagaimana azab kubur. Bagaimana pada mahsyar Allah yang kita tak nampak dengan pandangan mata kita. Beriman dengan adanya para malaikat yang mencatat dan merakam setiap perbuatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Beriman dengan perkara yang gaib ini, beriman pada yang akan datang nanti. Bagaimana kesudahan pada hidup kita. Beriman tentang syurga, beriman tentang neraka. Itu yang namakan dengan keimanan. Orang yang beriman dibuktikan Rasulullah SAW sebut, laisal iman bitamanni. Iman ini bukan sekadar dengan angan-angan. Walakin ma waqara fi qalb wa saddaqahu bil amal. Rasulullah SAW sebut, iman ini kamu kena ikrarkan dalam hati kamu dan kamu benarkan dengan amalan. Tanda kamu beriman dengan perkara yang gaib, kamu solat. Tanda kamu beriman dengan perkara yang gaib, kamu tutup aurat. Tanda kamu beriman dengan perkara yang gaib, kamu jaga tutur bicara kamu. Artinya kamu sedang beriman dengan perkara yang gaib. Apabila kita tak jaga tutur bicara kita, tak jaga solat kita, tak jaga aurat kita, tak jaga kata-kata kita dan sebagainya, artinya kita sudah hilang keimanan pada perkara yang gaib. Sedangkan perkara yang gaib ini pasti akan berlaku dalam hidup kita. Itu peristiwa yang disebut dengan pada mahsyar Allah, pengadilan Allah, kemudian yang namakan dengan syurga ataupun neraka. Kita akan lalui satu hari nanti Ustaz ya. Termasuklah mati itu benda gaib. Mati kan? Kita tak tahu bila kita akan mati. Apa pun Ustaz, alhamdulillah perkongsian tadi. Kita orang perempuan apa kata kalau kita berehat sekali lagi, kita kembali selepas ini insya-Allah. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. Alhamdulillah, saya bangga dengan tuan perempuan sebab masih lagi berada depan TV3 bersama dengan Al-Kuliah. Ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah. Tajuk kita ialah ketika bulan terbelah sempena
di ambang Maulid Rasul. Hari ini 10 Rabiul Awal 1433 Hijrah dan kita ada 2 hari lagi hari Ahad, insya-Allah kita akan menghayati Maulid Rasul. Dan Ustaz, bersempena dengan Maulid Rasul, kelahiran junjungan besar manusia yang paling hebat, super muslim, super mukmin yang hebat ini, boleh tak Ustaz ceritakan apakah lagi peristiwa-peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita semua lihat cerita ini, kita gambarkan, kita hayati dan kita nampak sebenarnya Nabi ini bukan manusia biasa seperti kita, tapilah kekasih Allah yang diturunkan untuk beri hidayah kepada kita. Silakan Ustaz. Para penonton yang dihormati sekalian, kalau kita sebut tentang peristiwa besar ini, maka kita akan dapati bagaimana ada, katanya para alim ulama, ada 3 golongan yang cuba menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 golongan ini, satu golongan yang berdoa supaya lahir Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ini lahir supaya mereka boleh bersama dengan Nabi akhir zaman tersebut. Itu golongan puak Yahudi. Yahudi berdoa supaya Nabi akhir zaman ini lahir. Tiba-tiba waktu mana mereka sentiasa mengharapkan supaya Nabi akhir zaman ini lahir, kerana berlaku pertelingkahan di kalangan puak Aus dan di kalangan Yahudi dengan puak yang namakan dengan Aus dan juga Khazraj ini. Tiba-tiba Allah tunjukkan bukti pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjangkakan bahawa Nabi akhir zaman ini lahir di kalangan puak Bani Israel. Mereka berdoa Nabi akhir zaman akan lahir, minta supaya Allah turunkan Nabi akhir zaman ini. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kuasa Allah, Nabi akhir zaman tidak lahir di kalangan puak Bani Israel. Di kalangan nabi-nabi sebelum daripada ini semua di kalangan Bani Israel. Malam kelahiran Rasulullah SAW, mereka nampak bagaimana malam yang menjadi terang benderang. Kemudian pada nampak pada muka bumi pula menjadi dalam keadaan seolah-olah adanya satu cahaya yang bersinar. Kemudian kita dapati bagaimana runtuhnya berhala yang telah disembah sebelum daripada ini. Pada waktu mana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api majusi yang telah disembah ribuan tahun tiba-tiba terpadam pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dapati bagaimana Allah tunjuk yang hebatnya, apabila lahir saja malam kelahiran Rasulullah SAW ini, puak-puak Yahudi yang menyebut, Abshir yal Yahud, Abshir yal Yahud. Kabar gembira wahai puak Yahudi, telah lahir Nabi akhir zaman yang kita doakan sebelum daripada ini. Doa yang kita minta supaya Nabi ini lahir. Kemudian masing-masing bagi tahu pada rahib mereka, telah lahir dah Nabi. Tanda sudah nampak dah di mana bagaimana malam yang nampak terang benderang. Kemudian boleh lihat bagaimana pada dalam keadaan yang bulan mengambang yang terang. Kemudian api yang telah disembah oleh puak Majusi ribuan tahun tiba-tiba boleh terpadam. Dalam keadaan sebegini, lalu mereka merayakan. Kata rahib mereka, cuba cari siapa Nabi akhir zaman yang telah dilahirkan di kalangan puak kita pada hari ini. Katanya mereka ini sendiri. Lalu apabila disebut saja begitu, disebut saja dalam keadaan demikian, mereka cuba mencari. Cari, Allah tunjuk satu kehebatan Allah. Malam itu tidak ada seorang pun di kalangan Bani Israel yang melahirkan anak. Allah tutup. Kita ni malam 31 Ogos ramai juga melahirkan anak, Ustaz. Saja. Malam lagi. Nak sebutnya gambaran bagaimana besarnya malam kelahiran Rasulullah, Allah matikan keturunan Bani Israel. Tidak ada seorang pun yang melahirkan anak. Apabila tak ada melahirkan anak, maka di waktu ini masing-masing tercari-cari. Lalu kata rahib mereka, sungguhnya Nabi akhir zaman tidak lahir di kalangan puak kita. Siapa yang berjaya tangkap Nabi akhir zaman, tangkap dan bunuhlah dia. Bermula daripada sinilah di kalangan Bani Israel mula dendam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba baca dalam sejarah. Yahudi kenal Rasulullah, bukan tak kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Rasulullah macam dia kenal anak dia sendiri. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kuasa Allah? Peristiwa yang berlaku ini mengejutkan dipanggil. Satu lagi peristiwa kalau kita perhati, orang yang tak berdoa lahir Nabi akhir zaman. Tetapi apabila Rasulullah SAW lahir, dia sambut besar-besaran Rasulullah. Siapa orang demikian? Abu Lahab. Seronok lahir saja yang disebut dengan Rasulullah SAW. Suwaibah Aslamiyah datang bagi tahu pada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kamu dapat anak saudara yang baru. Kamu dapat anak saudara yang baru. Anak saudara kamu cantik. Dengar je begitu, termerdeka Suwaibah. Suwaibah betul, katanya Abu Lahab, aku merdekakan kamu wahai Suwaibah. Sebut saja merdeka Suwaibah ni, nak merdeka Suwaibah bukan senang. Nak merdekakan Suwaibah kerana dibeli dengan harga yang mahal, 35,000 dirham. Kemudian pada masa yang sama, Suwaibah seorang hamba kulit putih. Allah Ustaz, hamba kulit putih, rajin dan cantik. Siapa yang nak merdeka macam orang kita terlampau gembira sangat,
Kan ada setengah-setengah orang kalau dia terlampau gembira, dia tak dapat menantu, orang datang berjumpa dengan pinjam kunci kereta kejap. Dia kata, tak payah nak kunci kereta, ambil dengan kereta terus disebut. Dengan kereta-kereta dibaginya. Seronok sangat. Abu Lahab merdeka, termerdeka Suhaibah. Dah termerdeka Suhaibah. Kemudian Suhaibah Aslamiyah diarahkan oleh Abu Lahab pergi panggil orang, aku nak buat kenduri besar-besaran hari ini. Seronoknya lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan begitu dia menyembelihkan unta sebanyak 14 ekor unta. Bagi ni satu benda yang besar yang berlaku. Kemudian dalam keadaan sebegini kita boleh lihat bagaimana keadaan dikumpulkan orang kemudian dibagi makan. Junjung jasad Rasulullah. Abu Lahab junjung jasad Rasulullah. Sambil junjung dia kata apa dia? Hadza ibni wa hadza fakhri. Ini anak saya dan ini kebanggaan saya. Sebut gembiranya dia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah nak tunjuk orang yang sambut seronoknya dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sama apabila Rasulullah sebut tentang Islam, orang yang sama menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Waktu mana Rasulullah SAW sebut, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani, jangan lagi kita sembah kepada Lata Uzza Manna. Marilah kita menjadi hamba kepada Allah. Lalu di waktu mana sebut saja demikian, bangun terus Abu Lahab. Sebut, tabballaka ya Muhammad. Ali hadza jama'tana ya Muhammad. Bagi mampus kamu wahai Muhammad. Kerana nikah kamu kumpulkan kami wahai Muhammad. Lalu turun ayat Quran, tabbat yada abi lahabin watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini gambaran bagaimana mengiringi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jadilah golongan yang ketiga. Golongan ketiga Ustaz. Golongan ketiga ni kita bagi penonton suspense sikit, surprise sikit. Golongan ketiga ni kita bincang lepas kita rehat nanti. Boleh Ustaz ya? Ya, boleh. Simpan Ustaz ya. Okey puan-puan, kita rehat seketika. Jumpa selepas ini untuk golongan ketiga insya-Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Alhamdulillah, terima kasih. Kita pada blok yang terakhir ya, saat ini dan tuan-puan kita bersama dengan Jemaah Ustaz Dasuki tentang ketika bulan terbelah. Masih lagi menceritakan tentang 3 golongan manusia yang menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Yang ketiganya, siapakah mereka itu? Kita teruskan dengan yang bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Para penonton yang dihormati sekalian, apabila kita sebut tentang bagaimana sambutan Rasulullah, sambutlah bagaimana kita sahabat-sahabat telah menyambut Rasulullah SAW. Di saat mana mereka tidak pernah berdoa, datangnya Rasulullah SAW. Dan tak pernah dalam hidup mereka menjangkakan adanya Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang. Rasulullah SAW disambut besar-besaran dalam hidupnya dengan perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita kena belajar bagaimana golongan ketiga ini bagaikan Khadijah binti Khuwailid. Kita kena belajar bagaimana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang telah menyambut Rasulullah SAW. Daripada sebengis-bengis manusia dan segarang-garang manusia dan sekejam-kejam manusia, Umar Al-Khattab menjadi sepenyayang-penyayang manusia. Ketika mana menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia melihat bagaimana apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kita belajar bagaimana yang berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar misal contohnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlampau cintanya pada Rasulullah, di saat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisytiharkan wafat, Umar tak boleh terima hakikat. Sayyidina Umar tak boleh terima hakikat yang Rasulullah wafat. Sayyidina Umar di antara orang yang telah menyebut, siapa yang sebut Rasulullah wafat, dia boleh lihat bagaimana kepala dia boleh terpenggal daripada jasadnya. Lalu sahabat-sahabat mendengar keadaan demikian, sahabat-sahabat bingkah bangun. Bagi tahu pada Abu Bakar, Abu Bakar, selamatkan keadaan wahai Abu Bakar. Kerana Umar sudah menjadi hilang akal. Seolah-olah hilang akal Umar di waktu ini. Lalu dalam keadaan demikian, Abu Bakar telah naik mimbar. Abu Bakar memberi ucapan yang panjang. Abu Bakar sebut, ayuhan nas, wahai manusia semua. Man kana ya'budu Muhammad fahuwa mat, wa man kana ya'budu Allah fahuwa hayyul la yamut, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan Abu Bakar baca ayat yang panjang ini. Apabila Abu Bakar sebut, wahai manusia semua, siapa yang sembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Siapa yang sembah Allah, Allah hidup dan tak mati-mati. Lalu dibaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Dibaca saja ayat ini, tersembam. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tidak lain seorang rasul saja. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum daripada ini telah didatangi rasul-rasul. Lalu Abu Bakar
apabila dibaca saja oleh Abu Bakar ayat ini, tersembam Sayyidina Umar, tersungkur dan menangis teresak-esak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebut, Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah wafat dan Rasulullah sudah wafat. Kita belajar dengan yang namakan dengan Bilal bin Rabah. Bilal, saya biasa sebut di mana-mana pun saya sebut. Bilal, kalau mana Rasulullah SAW wafat saja, dia simpan barang Ustaz. Dia ambil barang-barang dia, membawa diri ke bumi Syria. Tinggal di bumi Syria. Waktu mana berada di bumi Syria, zaman Sayyidina Abu Bakar tak sempat tanya khabar tentang yang namakan dengan Bilal. Di zaman Sayyidina Umar, Umar tanya di mana Bilal? Kita sudah merindui Bilal. Katanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu sahabat-sahabat kata, berada di Syria ya Amirul Mukminin. Boleh tak kamu bawakan Bilal untuk datang ke bumi Madinah ini? Tatkala mana bawa saja Bilal ke bumi Madinah? Di waktu itu, waktu Zuhur. Di waktu Zuhur. Lalu Sayyidina Umar sebut, Bilal, azan Bilal, dah masuk waktu Zuhur. Lama dah kami nak mendengar suara kamu mengalunkan azan, wahai Bilal. Bilal geleng kepala. Bilal sebut, tidak ya Amirul Mukminin. Saya Bilal di zaman Rasulullah. Saya tidak Bilal di zaman selain Rasulullah. Bilal sebut demikian. Lalu di waktu ini datang Hasan dan Husain. Hasan dan Husain datang. Hasan dan Husain kata apa dia? Dia datang, dia cium tangan Bilal. Dia sebut, Pakcik, boleh tak Pakcik tolong azankan hari ini kerana kami merindui pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja begitu. Bilal bin Rabah dengar Hasan dan Husain memujuk dia. Lalu Bilal bin Rabah cium di dahi Hasan dan Husain ini. Apabila dicium saja, disebut kerana kamulah. Kalau tidak kerana kamu, aku tak akan azan hari ini. Oleh kerana kamu kecintaan Rasulullah, aku mencintai Rasulullah. Lalu dia naik atas menara mimbar, menara Masjid Nabawi. Bila Bilal saja naik atas menara mimbar Masjid Nabawi ini, Bilal sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terdiam seluruh kota Madinah. Bilal sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar kali yang kedua, bercucuran air mata sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sahabat-sahabat mula menangis. Di waktu itu sahabat-sahabat merasakan seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama dengan mereka. Di waktu mana Bilal sebut asyhadu an la ilaha illallah dan Bilal sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal menangis teresak-esak dan dia terduduk. Dia menangis dan dia menangis. Sahabat-sahabat datang peluk Bilal. Sahabat-sahabat datang peluk Bilal. Kenapa dengan kamu Bilal? Bilal sebut, aku merindui Rasulullah. Aku ternampak-nampak. Tala mana aku sebut tadi, aku sebut saja wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku nampak Rasulullah seolah-olah sedang berjalan-jalan untuk datang solat bersama dengan kita pada hari ini. Aku rindu pada Rasulullah dan aku rindu pada Rasulullah dan aku rindu pada Rasulullah. Para penonton yang dihormati sekalian, ada tak dalam hidup kita ni kita kerinduan pada Rasulullah sampai tahap demikian? Tak menangis, teresak-esak. Sebut je Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita menjadi menangis dan kita menangis teresak-esak kerinduan pada Rasulullah. Nabi bimbang Ustaz, kita ni cinta palsu dia panggil. Cinta kita cinta pada mulut tetapi tak sampai pada hati. Kita boleh lihat bagaimana kekuatan yang ada pada di kalangan sahabat-sahabat yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai tahap demikian, merindui Rasulullah dan menyambut Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjadi ikon dan menjadi satu kekuatan dalam jiwanya. Ikon sepanjang zaman. Okey Ustaz, itulah orang kata apa, kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tolok bandingnya. Kita barangkali tak tahulah cinta apa, cinta kolesterol barangkali. Apa pun Ustaz, kita ada beberapa minit lagi, lebih kurang 2 minit setengah lagi Ustaz. Ustaz, boleh tak Ustaz simpulkan macam mana kita ni cuti ni, Ustaz, 2 hari cuti Rasul ni, Ahad dengan Isnin. Saya yakinlah sebulan lebih awal ni memang penuh dengan ceramah-ceramah. Macam mana mak ayah nak didik anak-anak ni sempurna model Rasul? Apakah pergi mandi kolam ke ataupun pergi mana-mana ke Ustaz? Sempurna model Rasul. Silakan Ustaz. Pertama, kita kembalikan balik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kekeluargaan kita. Tanda kita cinta Rasulullah. Cuti ini cuba kita bermuhasabah dengan keluarga kita. Duduk seketika, kalau sekiranya kita ada kesempatan berbicara dengan anak-anak. Kalaulah Rasulullah datang ke dalam rumah tangga kita, apakah Rasulullah SAW akan berbangga rumah tangga kita dengan keadaan yang ada pada hari ini? Kemudian yang kedua, cuba banyakkan mulut kita dengan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Rasulullah ni jangan terhenti. Bahkan Rasulullah SAW sebut, Man salla alayya marrah, sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang berselawat pada aku sekali je, Allah akan menyebut dan Allah akan berselawat pada diri dia sebanyak 10 kali. Tak berbanggakah kita kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita?
Orang kita kalau nama dia disebut dalam radio pun rasa seronok dah Ustaz. Dia rasa gembira dah. Orang kita disebut nama dalam pasaraya pun rasa suka dah. Jalan mengangkang tak kena gayanya. Nak sebutnya gembiranya dia. Dengan nama dia disebut. Ini kan pula kita sebut nama Rasulullah. Allah sebut nama kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat sentiasa bersalawat pada Rasul kamu. Rasul kita ni. Wahai orang beriman, berat sangat ke kamu nak selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dua. Yang tiga Ustaz, kita diajar supaya hidupkan kembali sunnah Rasulullah dalam kekeluargaan kita. Sunnah simple je Ustaz. Sunnah Rasulullah, kita buat contoh, Rasulullah makan. Rasulullah bersuap. Anak menantu dia seorang. Cuba try hari ni nak tengok. Suap ke mula anak menantu kita. Rasa menantu kita memandang, buang tabiat apa pula orang tua ni. Tak pernah dibuat demikian. Rasulullah suap ke mulut Ali. Kita baca dalam sejarah. Pernah Rasulullah kunyah makanan. Rasulullah kunyah. Rasulullah panggil Aisyah. Ta'ali ya Aisyah. Datang dekat sikit, wahai Aisyah. Iftah famik. Buka bibir kamu, wahai Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha buka bibir dia dan Rasulullah ludah ke dalam mulut Aisyah. Aisyah telan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba try buat nak tengok dalam rumah kita. Saya rasa cukuplah 3 tu Ustaz untuk kita ni. 3 tadi kan. Apa pun tuan perempuan yang selebihnya tuan-tuan cari sendirilah buku-buku sirah Nabi, Asyamailah Muhammadiyah ya. Kesempurnaan Nabi Muhammad itu dah diterjemah dalam bahasa Melayu, tuan-tuan boleh beli dan hayati bacalah sendiri di rumah. Insya-Allah sama-sama kita berkongsi ya suka duka Rasulullah dalam hidup kita insya-Allah. Apa pun perempuan, terima kasih yang bagi Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Jangan lupa perempuan minggu depan tajuk kita yang baru iaitu Abu Lahab. Abu Lahab bersama dengan panelis kita jemputan Ustaz Syed Nur Hisham. Apa pun perempuan, insya-Allah ya selamat bercuti dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan lupa temu janji kita pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kegelapan malam berbintang, sinar berkelipan menghiasi cahaya rembulan. Bulan dan bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Bulan cahayanya menawan menerangi kegelapan malam, berbintang sinar berkelipan menghiasi cahaya rembulan. Bulan dan bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Bintang-bintang bertaburan di angkasa raya, panduan mereka yang berkelana. Perjalanan rembulan merentasi cakrawala, petunjuk perkiraan tahunan. Bulan dan bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Sinaran mentari menyinari bumi Tuhan ceria kembali. Awan berarah bebasnya memayungi alam semesta. Tunduk dan syukur pada ilahi kurniaan abadi. Bintang-bintang bertaburan di angkasa raya, panduan mereka yang berkelana.
perjalanan rembulan merentasi cakrawala petualangan.